Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah Ta'ala, sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita di ambang waktu duha ini, mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita duduk dalam keadaan melapangkan dada saya dan kita semua yang saya muliakan dan saya raikan, para tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para penuntut ilmu yang menyertai mana-mana majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan insya-Allah juga saya memuliakan kenalan sahabat-sahabat ahli keluarga yang dekat maupun yang jauh, yang menjadi saksi utama kita pada pagi ini adalah Allah Al-Basir, Al-Alim. Dialah yang memiliki sifat Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, yang maha pengasihani, Rabbal Alamin, Rabb yang mencipta, memelihara, menjamin, mengawasi. Dan dialah Ar-Razak yang mengurniakan rezeki, maha pemberi rezeki. Maka selayaknya lah kita berdoa di sisinya, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami mengingatimu dan mensyukuri akan nikmatmu, dan perbaguskanlah ibadah kami. Ya Arhamar Rahimin, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahin rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sebagai satu mukadimah pada pagi ini, mari kita mengungkapkan kalimah maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku memohon ampun pada Allah, padamu ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang sentiasa hidup. Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri terus menerus menguruskan makhluk. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat padanya, padamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tubana ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ilallah. Mudah-mudahan kalimah maghfirah ini menjernihkan dalam hati sanubari, hati nurani dan akal fikiran saya dan kita semua. Kerana apa? Bila kita melapangkan dada-dada kita dengan meminta perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibersihkan hati ini, insya-Allah ilmu, nur, cahaya, dia akan masuk dalam keadaan setakat mana yang Allah izin, insya-Allah. Pada pagi ini, insya-Allah, saya mengambil amanah, iaitu bersama dengan antum semua untuk menyelami bagaimana keadaan golongan yang selamat daripada banjir keringat, iaitu di padang mahsyar. Dalam kitab bertemu janji-janji Allah
karangan musannaf kitab, pengarang kitab almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz ini, dibentangkan kisah yang begitu memberi pengajaran kepada saya dan kita semua. Yang mana apabila tidak berpeluh di dunia atas urusan Allah, maka mereka akan berpeluh di akhirat atas urusan Allah jua. Cantik kata-kata ini. Bagaimana pengarang kitab ini menyatakan apabila tidak berpeluh di dunia atas urusan Allah, maka manusia akan berpeluh di akhirat atas urusan Allah jua. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah yang maha agung. Apabila kita bersusah-susah di dunia ini dengan amal-amal ketaatan, insya-Allah akan berbayar tunai di yaumul akhir, yaumul mahsyar, yaumuddin. Dan bila mana manusia tidak bersusah payah dalam melakukan ketaatan di dunia ini, maka natijahnya di akhirat nanti dia akan mengalami dalam keadaan susah payah di akhirat. Mengenangkan kata-kata Syekh Ali Tantawi rahimahullah menyatakan, bagaimana dia menyatakan seorang alim. Syekh Ali Tantawi menyatakan, apabila kesungguhan mujahadah melakukan amal ketaatan, maka ia merupakan satu amal yang kekal natijahnya, imbuhannya dalam kitab amalan, dan dia akan sampai di mahkamah Allah yaumul mahsyar. Susah payah di dunia ini akan berbayar tunai di akhirat nanti. Namun demikian, bila tidak ada susah payahnya dalam amal ketaatan, maka Subhana Rabbiyal Azim, bagaimana digambarkan manusia akan berpeluh di akhirat nanti atas urusan Allah, mengadili. Kerana dialah Al-Hakim yang maha mengadili, maha bijaksana, al-adlu, maha adil atas segala amal perbuatan manusia. Disebut di sini, dinyatakan ketika manusia karam dalam lautan peluh di mahsyar. Namun ada golongan yang tidak terjejas dengan banjir peluh itu, sekalipun mereka berjiran dengan orang-orang yang ditimpa musibah itu. Siapakah mereka? Tidak lain adalah daripada kalangan manusia yang semasa hayatnya di dunia telah mengalirkan peluh disebabkan usaha-usaha yang mereka lakukan demi mentaati perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Adanya golongan-golongan insan ini, manusia ini, ketika peristiwa berpeluhnya manusia di padang mahsyar, satu situasi yang benar-benar akan berlaku di yaumul mahsyar, iaitu manusia dibiarkan dalam keadaan matahari, panas matahari memancar di atas kepala mereka. Di waktu itulah keringat manusia, titisan peluh manusia mula menitis. Bayangkan di kehidupan kita sementara hidup di dunia ini, di waktu kita berada di luar kawasan ataupun di luar rumah kediaman, kita berada di pancaran matahari, tentulah berpeluh di dunia ini. Bayangkan apatah lagi bila dalam keadaan terdedah di padang mahsyar. Digambarkan dalam riwayah sebelum ini bagaimana keringat manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan titisan peluh demi peluh manusia ini akan menitis di padang mahsyar. Bagaimana fitnah akan berlaku, yang mana sejumlah manusia akan mengalami satu keadaan demikian, maka satu keadaan yang lain, orang-orang yang ditimpa musibah itu, mereka akan menyaksikan jiran mereka, iaitu orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, dalam keadaan
Allah akan naungi, Allah akan selamatkan mereka daripada fitnah banjir keringat manusia di Yaumul Mahsyar. Disebut di sini di antara orang-orang yang selamat daripada banjir keringat di padang mahsyar itu, yang pertama iaitu orang-orang mukmin yang kamil, yang mengalirkan keringat kerana mendirikan solat fardu serta ditambah dengan solat-solat sunnah. Begitu juga mereka mengalirkan keringat kerana mengerjakan haji dengan penuh ujian dan cabaran. Mengalirkan keringat kerana puasa fardu di bulan Ramadan dan diiringi dengan puasa-puasa sunnah di hari-hari lain. Mengeluarkan zakat serta bersedekah serta berusaha mencari harta yang halal dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama secara rasminya pada pagi ini, orang yang terselamat daripada banjir keringat di padang mahsyar ini iaitu orang mukmin. Orang yang mempercayai serta meyakini segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuahkan hasil di akhirat nanti. Dunia ini tempat ataupun ladang ataupun kebun kita bercocok tanam dengan benih keimanan dan amal-amal ketaatan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bersungguh bermujahadah melakukan amal-amal ketaatan seumpama disebut oleh musannaf kitab ini, iaitu mereka yang mendirikan solat fardu bagi muslimin muslimah yang mukhallaf dan yang akhil balik, kemudian bagi muslimin yang menunaikan solatul jamaah, kemudian dalam masa yang sama mereka mendirikan solat sunnah. Dan kita faham secara ilmu telah dibentangkan oleh para asatizah berdasarkan riwayah Imam Muslim yang menyatakan bagaimana Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, apabila Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan 12 rakaat solat sunnah di sehari semalaman, maka akan dibenanya satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan solat sunnah ini, saya dan kita semua sunnah muakkad sangat dituntut untuk ittiba', ikut sunnah bagaimana perbuatan Nabi SAW. Ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat yang dilakukan secara istiqamah oleh baginda Nabi SAW. Saya ulang sebut, saya suka sangat ulang sebut perkara ini, telah diingatkan oleh para asatizah yang lain, iaitu di mana bilangan 12 rakaat itu iaitu 2 rakaat solat sunat fajar setelah azan subuh, 4 rakaat setelah azan zuhur, yakni qabliyah zuhur. Boleh dilakukan dengan 1 salam, 4 rakaat 1 salam ataupun 2 salam. Disyarahkan oleh para alim ulama. Ini jarang. Setengah tempat orang kita ni jarang lakukan. Biasanya lakukan 2 rakaat saja sebelum zuhur. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW, antara solat sunnah yang Rasulullah tidak tinggal ketika musafir, iaitu solat sunnah qabliyah zuhur, solat sunnah fajar dan solat sunnah witir. Maka ada di sana penekanan solat sunnah qabliyah zuhur, sebelum zuhur, setelah azan zuhur, sebelum kita melakukan solat fardu zuhur. Maka subhanallah, siapa yang mujahadah mendirikan 4 rakaat setelah azan zuhur, kemudian ditambah dengan qabliyah zuhur, yakni setelah melakukan solat fardu zuhur 2 rakaat, maka 2 rakaat subuh, solat sunnah subuh, 4 rakaat solat sunnah qabliyah zuhur, 2 rakaat setelah azan, setelah fardu zuhur, kemudian 2 rakaat setelah solat fardu maghrib, yakni ba'diyah maghrib, maka telah bilangannya
10 rakaat, maka yang dua rakaat lagi iaitu ba'diyah solat isya. Setelah solat fardu isya, lepas isya iaitu 2 rakaat. Maka ini 12 rakaat, Masya Allah, bagi muslimin muslimah dalam keadaan di kuarantin, dalam keadaan berkurung di kediaman masing-masing, maka malulah saya dan kita semua, seumpama umur saya dan kita semua ini, sebahagian di antara kita yang umur dah matang, maka tanpa dikira sama ada muslimin atau muslimat, memenuhi amalan ketaatan itu dengan solat-solat sunnah, maka disebut oleh musannaf kitab ini, barang siapa yang mukmin yang dalam keadaan imannya dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dia melakukan ketaatan, ada ketika masa dia melakukan ketaatan itu peluh menitis pada tubuh badannya, Masya Allah, Allah akan hisap, Allah akan kira. Begitu juga mereka yang mengalirkan keringat ataupun peluh kerana menunaikan pekerjaan haji dengan penuh ujian dan cabaran, sehingga kan dia Allah makbulkan, sehingga dia dinisbahkan sebagai haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga puasa fardu dan puasa sunnah. Ini bulan Syaban ini, Masya Allah, antara 1 hingga nisfu Syaban ini, maka sunnah kita berpuasa. Dan didapati Rasulullah kerap berpuasa selain 30 hari di bulan Ramadan, maka inilah bulannya, antara 1 hingga nisfu Syaban, 15 hari bulan Syaban ini. Maka sesiapa yang menahan diri, mengekang nafsu syahwahnya, subhanallah, maka dalilnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi insyatir radiyah, dalam surah Al-Qari'ah. Dalam surah Al-Qari'ah, seingat saya ayat yang ke-6 ke-7, ayat yang ke-6 ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fa amma man sakulat mawazinuh, adapun mereka yang berat timbangan amalnya, mereka yang berat timbangan amal, yakni amal kebajikan, amal solehnya, natijahnya iaitu dia akan diberi kesenangan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, suatu yang memuaskan, dalam keadaan akan diberi kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, mereka yang rajin beribadah kepada Allah, termasuk solat, puasa dan melakukan pekerjaan haji, termasuk juga mengeluarkan zakat dan bersedekah, maka golongan ini Allah akan redha, maka mereka ini akan terselamat daripada banjir keringat di yaumul mahsyar. Yang kedua, begitu juga orang mukmin yang berjihad meninggikan kalimah Allah, sehingga hukum dan perundangan Allah dapat ditegakkan di bumi ini. Mengalir keringat kerana usaha dakwah amal ma'ruf nahil munkar, memperjuangkan kebenaran Islam di samping meruntuhkan ajaran jahiliyah, sekular dan lain-lain fahaman ciptaan manusia yang menyesatkan. Subhanallah, Maha suci Allah. Orang yang terselamat daripada banjir keringat ini iaitu orang mukmin yang berjihad fi sabilillah, berada dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang disebut sebagai syuhada di medan peperangan. Begitu juga mereka yang berjuang menyampaikan risalah agama Allah, para duat, para ilmuwan, para asatizah, para pendakwah, para muallim-muallimah yang Allah redha amalan mereka, yang Allah redha tugasan mereka menyampaikan risalah agama. Sejauh mana keringat yang mengalir semasa hidup di dunia ini, sehingga kan mereka menahan perasaan daripada tomahan manusia ataupun celaan manusia. Subhanallah.
maka perasaan ataupun fikiran ataupun keringat yang mengalir ketika melakukan ketaatan tugasan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan dihisap, akan dilindungi Allah di pada mahsyar nanti. Begitu jugalah golongan yang memperjuangkan, mendaulahkan hukum dan perundangan Islam di muka bumi ini. Golongan ini pun Allah akan bela mereka di padang mahsyar, akan terselamat daripada banjir keringat di padang mahsyar. Dan disebut golongan yang ketiga juga orang yang mengalirkan keringat kerana berusaha menolong manusia, memberikan sedekah ataupun membantu orang yang memerlukan daripada kalangan fakir miskin dan sebagainya. Maka segala pahit getir yang dilalui sehingga mencucurkan keringat demi mencapai keredaan Allah, semua itu adalah sebab dan punca yang membolehkan manusia terlepas daripada karam di lautan keringat di padang mahsyar dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Golongan yang ketiga iaitu mereka yang mengalirkan keringat, titisan peluh mereka keluar jatuh ke bumi, mengalir daripada tubuh badan mereka kerana berusaha untuk menolong orang. Masya Allah, suasana sekarang ini ada NGO, ada individu tertentu yang Allah campakkan kemurahan dalam hati mereka. Dan kita kena bab sedekah ini, insya Allah bila kita telah berilmu dan kita sama-sama berusaha untuk melakukan khidmat sokongan, bukan nak mengharapkan kerajaan saja, namun peluang kita, orang-orang yang berilmu, beriman kepada Allah, meyakini apa yang mereka keluarkan, infak fi sabilillah, sedekah jariah dan sebagainya, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang wajah mereka, memandang amal-amal kebajikan yang mereka lakukan. Sebenarnya hakikat inilah kita faham secara ilmu, hak kita sebenarnya hak yang kita beri pada orang. Hak yang kita ada dalam akaun, current account, saving account, dalam peti besi di rumah setengah orang, ataupun ada disimpan di kediaman dan sebagainya, maupun dalam poket baju, pakaian dan sebagainya. Hak tu hak kita makan, dia akan hilang. Apa yang kita makan minum ni, selama ni kita usaha makan minum sehingga memenuhi ruang kantongan stomach perut kita ini, maka itu akan lenyap, akan habis, menjadi najis, akan kita buang di lubang najis, di tandas, di toilet dan sebagainya. Namun demikian hak kita yang sebenarnya, iaitu hak kita infakkan fi sabilillah, kita beri pada seseorang yang lain ataupun golongan-golongan yang berhak menerima zakat maupun sedekah dan sebagainya. Hak itulah hak kita sebenarnya. Insya-Allah kita akan menyaksikan siapa yang mampu, orang-orang yang berada, hartawan, orang-orang yang kaya raya dan sebagainya, ataupun orang yang pertengahan, ataupun kalau kita tidak ada kemampuan untuk menginfakkan harta benda, kita ada tenaga, kita lakukan khidmat sokongan, masya-Allah, pun dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita mempunyai pandangan, buah fikiran, kita lihat bagaimana Asyahid pemimpin bagi Hamas, Asyahid Syekh Ahmad Yasin, beliau OKU, tak mampu dari segi tenaga kudrah, namun hanya mampu duduk di kerusi roda. Namun bagaimana musuh Islam, yakni Israel, Yahudi laknatullah, memusuhi Islam sehingga berdendam untuk mengenakan suatu tekanan kepada pemimpin Hamas pada suatu ketika dahulu. Subhanallah, kita menyaksikan sampai satu keadaan Israel terpaksa menggunakan helikopter Apache-nya untuk attack, sasar kepada pemimpin Hamas pada waktu itu. Subhanallah,
berlakulah apa yang berlaku di waktu subuh yang damai itu, ketika Syekh Ahmad Yasin berpergian di masjid untuk menunaikan solat fardu subuh, sama ada setelah solat fardu subuh ke, wallahu a'lam pada waktu itu, maka Allah telah tentukan qadarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tak ada kemampuan, disasarkan sehingga dibom sehingga bercerainya, tinggal bahagian rupa paras kepala, bahagian kepala Syekh Ahmad Yasin, Syahid Syekh Ahmad Yasin ni, Masya Allah. Yang saya nak nyatakan ibrahnya iaitu akal fikirannya. Tubuh badan tidak mampu, tapi akal fikirannya, akidahnya, falsafah perjuangan agama, risalah agama Allah, Masya Allah. Dia melontarkan pandangan, membimbing ummah di Palestin pada waktu itu. Subhanallah. Dengan akal fikiran, dengan buah fikiran, Masya Allah. Allah akan hisab. Allah akan hisab. Daripada kita tidak mampu melakukan semua, maka jangan tinggal semua. Ini bagi orang yang berhajat untuk Allah selamatkan dia di padang mahsyar nanti daripada tenggelam di antara keringat manusia pada waktu himpunan manusia yang teramai pada waktu itu. Dan golongan yang keempat dinyatakan, demikianlah orang mukmin yang telah benar berpenat lelah dahulu atas dasar mencari keredaan Allah. Apabila mereka sampai ke akhirat, mereka akan dikurniakan nikmat Allah sebagai ganjaran atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ibadat orang yang berpenat lelah berusaha menanam pokok buah-buahan di dusun sampai masanya apabila pohon sudah membesar, meluarkan buah yang lebat, pasti mereka akan menemui hasilnya. Masya Allah. Golongan yang keempat dinyatakan oleh musannaf kitab ini, orang mukmin yang meyakini janji Allah atas amal perbuatan mereka untuk meraih keredaan Allah. Telah disyarahkan oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah, menyatakan betapa adanya amalan-amalan yang boleh diraih dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita pandang amalan itu ringan. Ringan, seumpama amalan-amalan yang kadang-kadang manusia yang lain tidak nampak, namun kita secara ilmu nampak. Kita ihsan pada makhluk Allah. Ada perasaan ihsan pada makhluk Allah, sama ada makhluk dalam peliharaan kita ataupun makhluk binatang, haiwan yang di luar peliharaan kita. Sama ada tumbuh-tumbuhan, pokok, tanaman ataupun binatang, sesuatu yang bernyawa, kita niat sedekah. Kita jirus pokok, kita beri makan kepada binatang-binatang tertentu, sama ada kucing, hatta anjing sekalipun. Subhanallah, bukan anjing semua je jahat. Lihatlah bagaimana sekarang ini very limited azan, di waktu azan berkumandang. Subhanallah, apa yang berlaku? Sebahagian di antara anjing-anjing ni, apabila secara rutin selama ini, saya menyaksikan ketika tinggal di Selangor maupun di beberapa tempat, termasuk di beberapa negeri dan sebagainya. Subhanallah, bagaimana anjing ini apabila muazzin melakukan azan, dia juga mengeluarkan satu suara bersama-sama dengan muazzin azan itu. Dan ada satu rakaman YouTube bila mana anjing ni dia berlega-lega dalam kelompok mereka, tiba-tiba azan. Azan. Mereka duduk dalam keadaan senyap, kemudian ada beberapa wakil di antara mereka melakukan ikut suara azan itu, menyahut, menyalak dan sebagainya. Subhanallah. Kalau anjing pun dalam keadaan tertib, dengar diam seketika, seumpama mereka dalam satu kelompok keluarga mereka pun senyap, ada wakil di antara mereka menyalak untuk mengikuti suara azan itu. Subhanallah. Ini kan manusia malu.
Anjing pun dia ada usrah, dia ada kekeluargaan dia. Maka kita dalam tempoh khalwah ni, kita bersama dalam halaqah keluarga kita, maka elok juga kita bersama dalam muafakat akhirat ini, kita bentangkanlah jalan-jalan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jalan orang mukmin yang mana mereka dalam keadaan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang kita ada, kita makan, kemudian kita sedekahkan kepada kepada sesiapa saja, termasuk haiwan dan sebagainya. Termasuklah bagaimana kalau kita ada lebih, maka kita infakkan untuk meraih redha Allah. Niat dalam hati, ya Allah, aku infak ni untuk meraih redha-Mu. Ucapkan basmalah, kita alirkan sesuatu, kita hadiahkan sesuatu, kita beri kepada seseorang, kita niatkan bismillah dalam hati kita, ya Allah, aku lakukan ini kerana untuk meraih redha-Mu. Telah dilakukan oleh para sahabat, merdekakan hamba sahaya mereka kerana untuk meraih redha Allah. Seingat saya telah berlaku pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah memanggil khadamnya, tiba-tiba khadamnya meyakini ihsannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Subhanallah. Bila ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, kenapa kamu bila aku panggil kamu tidak menyahut? Maka khadamnya menyatakan, pembantunya menyatakan, aku yakin maknanya engkau tidak mengapakan aku. Maka bagaimana sifat Sayyidina Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dia menyatakan, kalau beginilah maka aku memerdekakan kamu pada hari ini untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimerdekakan. Sepatutnya dia sebagai majikan, pengurus kepada hamba sahayanya, patut dia boleh kenakan tekanan demi tekanan. Namun demikian, tengoklah didikan akhlak Rasulullah SAW. Sayyidina Ali merupakan kunci gedung ilmu. Bagaimana disifatkan oleh Rasulullah SAW. Itulah manfaat akhlak yang kita boleh contohi. Untuk meraih redha Allah ni macam-macam. Sebenarnya banyak perkara. Banyak amalan yang boleh kita raih redha Allah. Kita, siapa yang mampu menyampaikan ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu untuk meraih redha Allah. Ataupun amal-amal kebajikan yang lain untuk meraih redha Allah. Niatlah untuk meraih redha Allah. Maka golongan ini akan terselamat daripada tenggelam dalam banjir keringat manusia di padang mahsyar. Khulasahnya, kesimpulannya, orang-orang mukmin tidak boleh duduk rehat semasa di dunia ini. Mereka mesti bekerja ataupun beramal kerana Allah, ataupun dengan lain perkataan mengalirkan peluh kerana kerja-kerja yang dikehendaki oleh Allah. Natijahnya ialah mereka akan bebas daripada bahaya karam di lautan keringat di padang mahsyar kelak. Di dunia ini orang-orang mukmin mesti merasa malu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekiranya mereka tidak merasa segan silu mengerjakan kejahatan, akibat mereka akan menanggung malu di sisi Allah di akhirat kelak. Allahu Rabbi. Inilah tempoh masanya sementara baki hayat kehidupan kita ini, orang mukmin, kita yang beriman kepada Allah, sebenarnya sesiapa yang mujahadah dalam beramal ketaatan kepada Allah masa hidup di dunia ini, kepenatannya itu akan dihisap, akan dihitung, berada dalam kitab amalan. Maka dia akan menyaksikan di waktu dia menerima kitab amalan sebelah kanan, maka tangan kananlah akan mencapai fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima kitab amalan sebelah kanan, bila dilihat sebelah itu, tengok-tengok, masya-Allah, betapa bernilainya amal-amal kebajikan sementara hidup di dunia ini, termasuk wakaf, termasuk apa saja amal kebajikan yang kita lakukan, termasuk mencari rezeki.
Kita turun ke rumah ini kerana untuk memenuhi hak-hak yang ada pada diri kita. Pertama, pada diri kita ada hak kita sendiri. Kemudian ada hak Allah dan hak Rasulnya, hak agama kita sendiri. Kemudian ada hak ibu bapa, ada hak suami isteri, ada hak anak-anak, ada hak pada diri kita ni, ada hak. Hak maknanya saudara mara kita, kaum kerabat kita ada hak. Dan juga hak ini subhanallah telah digaris pandu berdasarkan syariat Allah ataupun hukum dari segi fikih dan sebagainya. Dan hatta jiran kita pun ada hak, ataupun sesiapa saja yang memerlukan khidmat sokongan kita, mereka pun ada hak. Walaupun bukan Islam pun ada hak. Dan semua hak ini, Masya Allah, kita kena tunaikan dengan sebaiknya. Namun demikian, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, seorang yang terpilih, pilihan Allah di kalangan manusia ini, telah menterjemahkan fi'li perbuatan Nabi SAW, hatta qauliyah baginda Nabi SAW, hatta takririyah diamnya Nabi SAW. Semua itu atas menunaikan hak-hak yang telah digaris pandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sebanyak mana kita menunaikan hak-hak ini, maka Allah akan hisap, kita akan terselamat di sisi Allah di pada mahsyar nanti. Dan disebut bagaimana orang mukmin kena rasa malu melakukan perbuatan yang maksiat ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akibat mereka akan menanggung malu di mahkamah Allah di akhirat nanti. Orang yang menanggung malu ada kalanya terbit peluh hingga memercik di wajah mereka. Tetapi apabila manusia tidak mengalirkan peluh lantaran malu di dunia, niscaya mereka akan mengalir peluh di hadapan Allah di akhirat kelak kerana menanggung malu. Adapun malu yang ditanggung oleh manusia di akhirat adalah sebahagian daripada azab Allah. Allahu Rabbi. Sunnah dah saya dan kita semua mengulangi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi kita terselamat daripada amal-amal kejahatan, seumpama telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, termasuk hati dan termasuk juga air mani kita ini. Ada satu doa yang warid daripada qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyati. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyati. Itu doa yang maksur daripada Rasulullah SAW, minta perlindungan Allah daripada kejahatan pendengaran. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Kita minta kepada Allah supaya Allah pelihara kita daripada kejahatan telinga yang mendengar. Mendengar perkara-perkara pendengaran yang membau seumpama ghibah, mengumpat, mengaibkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain. Semua ini unsur negatif. Kesannya negatif pada hati dan fikiran. Siapa yang mendengar perkara-perkara yang baik, mendengar berita basyirah, berita yang mengembirakan daripada Allah dan Rasulnya, biasa dengar Al-Quran, biasa mendengar nasihat-nasihat agama. Bagaimana orang mukmin, hati dia lapang sehingga Allah cerahkan dia, dia sentiasa ingin mendengar dan mendengar. Suka mendengar bicara agama. Maka digunakan handphone ataupun apa saja, radio dan sebagainya, hatta dia dalam rehlah perjalanan dia akan memanfaatkan masa itu. Maka dia mendengar, apatah lagi mendengar ayat-ayat Allah berkumandang. Apatah lagi kita menghampiri Ramadan Al-Mubarak ini, biasa-biasakan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengungkapkan dengan lidah. Walisanan wa syafatain. Kedua bibir ni dan lidah dan kedua bibir ni, mulut kita ni Allah sebenarnya Allah telah anugerahkan supaya kita guna pakai untuk manfaat akhirat.
Jangan gunakan lidah kita ini mempertuturkan perkara-perkara yang sebenarnya merugikan kita di akhirat nanti. Maka lidah ni ucapkanlah. Seingat saya ada suatu dalil apabila seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," pada suatu ketika mendatangi Rasulullah SAW, "Ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang boleh aku amalkan." Dengan kesungguhan niat Arab Badui ini, maka Rasulullah SAW pun menyatakan, "Ucapkanlah olehmu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah." Maka dia mendengar dengan baik. Kemudian dia pergi. Setelah dia mengikuti akan kauliah Nabi SAW, kemudian dia datang balik. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, semua yang kau ungkapkan, kau ajarkan kepadaku tadi, semua itu hak milik Allah. Aku nak hak aku. Aku nak hak aku." Dia menyatakan demikian. Tasbih, subhanallah, itu hak Allah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan dia. Allahu akbar, dia maha besar. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Maka itu hak Allah. Maka apabila diminta kali kedua, maka Rasulullah kata, berpesan padanya, maka wasiat ini terpakai buat kita umat mutahirin ini, maka ungkapkanlah mu apabila membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini, ungkaplah olehmu Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku, wahai Allah ampunilah aku. Maka diungkapkan oleh Rasulullah, diikuti oleh Arab Badui ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Ditambah oleh baginda Nabi SAW sebagai pakej rangsangan kepada seorang Arab Badui, meminta satu kelebihan dalam beramal. Maka Rasulullah tambah, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Allah marhamni, wahai Allah rahmatilah aku. Allah marzuqni, wahai Allah rezekikan aku. Masya Allah. Para muhadisin memberi makna yang baik pada hadis ini. Masya Allah, siapa yang melakukan, mengungkapkan hal yang demikian, ungkapan-ungkapan warid daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, Masya Allah, akan berlakulah keajaiban dalam kehidupannya. Bayangkanlah hikmah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan saya, ampunkan kita. Kita boleh sebut kalimah Allah maghfir lana, niat untuk mak ayah ataupun pasangan ataupun satu keluarga, anak, seisi keluarga, menantu, cucu dan sebagainya. Allah maghfir lana. Tapi dahulukan kalimah tasbih tadi. Sebulan sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah maghfir lana, wahai Allah ampunilah kami. Allah marhamna, wahai Allah rahmatilah kami. Bayangkan bila Allah ampunkan, terbuka hijab. Pintu rezeki yang ada pada panca indera kita, telinga akan mendengar benda-benda yang baik. Mata akan melihat perkara-perkara yang baik yang mendatangkan natijah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah ini Allah akan bimbing, Allah akan didik supaya mempertuturkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, kerana kata-kata yang baik ini merupakan sedekah. Sedekah. Kita bertasbih, bertamid, bertakbir, ini semuanya sedekah. Kita menunaikan solat sunnah pun sedekah di waktu duha, di waktu-waktu tertentu, semuanya sedekah. Yang mana sedekah itulah akan membenteng kita daripada tenggelam daripada keringat peluh manusia di yaumul mahsyar. Subhanallah, bayangkan bila Allah merahmati. Semua perkara akan selesai dengan baik bila Allah merahmati, ataupun semua hajat akan tertunai bila mana Allah datangnya rahmat Allah. Sekiranya berlaku sebaliknya, itu perkaranya yang memberi kesan yang negatif. Wal iyazubillah, azab Allah.
Kalau terangkat rahmat Allah, subhanallah. Tu di waktu diuji dengan coronavirus ini, di antara doa yang kita boleh baca ataupun ayat Quran boleh dijadikan sebagai suatu sandaran, kerana Quran ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Penawar syifa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta rahmat dari sisi Allah. Minta rahmat Allah, minta rahmat dari sisi Allah, dan minta Allah beri petunjuk. Petunjuk dalam urusan yang kita hadapi, kita ada untuk lakukan sesuatu urusan itu. Itu doa warid daripada suratul Kahfi pada ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi apatah lagi tadi? Allahumma ufil lana, Allahumma rahamna, Allahumma rzuqna. Wahai Allah, rezekikan kami. Subhanallah, disyarah oleh para alim ulama bagaimana rezeki ini bukan hal makan minum saja, hal kediaman maupun hal termasuk pakaian. Dia merangkumi kehidupan, hayat kehidupan kita, kesejahteraan kita dalam hubungan seisi keluarga, pasangan, anak, menantu, cucu dan sebagainya lah, ataupun adik-beradik, dengan rahmat Allah, dengan rezeki daripada Allah. Mana yang ada anak yang keturunan zuriat yang baik-baik, masya-Allah. Jadi ini semua rezeki daripada Allah. Kita minta rezeki makan minum pun bila kita makan sumber yang halal, insya-Allah. Cuma saya nak syorkan di sini, di antara penawar yang boleh menjadi satu penawar remedi sumber alamiah ini, yang bila kita rujuk Tibbun Nabawi, salah satu di antara 2 ke 3 penawar yang sesuai di waktu ini untuk menjadi antivirus, antibakteria, telah terpakai pada umat terdahulu ketika generasi sahabat salafus salih, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertamanya asal, yakni madu yang asli. Sekarang ni madu jadi banyak yang tidak asli. Kalau madu sebotol besar, botol kicap tu, maknanya nilainya 30 riyal, 40 riyal, demo tak usah beli. Kalian tak payah beli. Kerana itu madu non-original, tidak original, madu palsu, dicampur. Pasal apa nak dapat madu tu pun bukan senang, susah payah. Kena berpeluh panjat tempat yang tinggi, seumpama pokok tualang dan sebagainya. Kalau dia turun sebotol tu, sebenarnya dia nilai lebih pada RM90 ke atas. Itu baru madu original. Jadi subhanallah, termasuk juga habbatus sauda. Habbatus sauda ni penawar bagi kebanyakan penyakit, melainkan mati, berdasarkan hadis riwayah dalam Al-Bukhari menyatakan demikian. Subhanallah, maknanya apa? Habbatus sauda tu. Cuma masalahnya, kita yakin ke tidak dengan penawar-penawar sumber alam ini? Seumpama olive oil. Olive oil ini yakni minyak zaitun. Minyak zaitun pun penawar sebenarnya. Cuma ada kualiti ataupun kurang kualiti. Beli yang co-press. Habbatus sauda co-press, perahan waktu sejuk. Minyak zaitun co-press. Termasuk buah tin, cuka tin dan lainnya. Subhanallah. Bila kita ittiba akan apa yang dimakan ataupun diminum oleh Rasulullah menjadi antivirus, antibakteria, insya-Allah telah terbukti dan telah ada satu kajian oleh seorang saintis Malaysia. Cerita ini sahih, kerana saya mendengar daripada seorang luahan seorang ustaz. Ada seorang di antara rakyat Malaysia ni beberapa tahun yang lalu telah dibayar khusus oleh kerajaan Israel untuk mengkaji sumber-sumber alam ini, termasuk bagaimana kualiti ataupun apa yang ada pada habbatus sauda, minyak zaitun dan sebagainya. Setelah kajian yang selesai, subhanallah, maka terpakai army di Israel meminum minyak zaitun setiap hari. Mereka minum minyak zaitun, olive oil, co-press, mereka minum. Mereka juga jadikan madu sebagai penawar.
ada di hospital di Israel ada digunakan madu. Doktor ini ada di antara doktor Malaysia pergi telah sampai ke hospital Israel. Mereka pun heran. Kenapa sampai peringkat mana penggunaan madu diguna pakai ketika merawat kanser ulcer di bahagian stomach, di bahagian kolon. Apabila dikeluarkan usus, dirawat bahagian usus itu, maka mereka selain itu mereka letak sebagai honey, original honey diletakkan untuk merawat bakteria yang ada di bahagian usus itu. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Gunalah kembali pemakanan-pemakanan yang telah dimakan, diminum oleh para sahabat didikan Nabi SAW. InsyaAllah keberkahan atas lidah Rasulullah SAW, habatus sauda, hatta minyak zaitun, wattini wa zaitun. Siapa yang datangkan dalil itu? Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Jadi kalau saya kurang bersetuju dan tidak bersetuju dengan kenyataan penyakit ni tak ada ubat. Semua penyakit telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit ada ubatnya. Cuma kita jumpa ke hidup ke tidak. Yang sebenarnya setiap penyakit ada ubatnya. Ubatnya yang pertama, kita kena faham sumber alam sebagai penawar. Dan satu lagi, tauhid kita kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Tauhid kita kepada Allah yang satu ni, dia yang menurunkan satu perkara, mendatangkan satu musibah penyakit, dia jugalah yang menyembuhkan. Bila kita minum ni, kita baca basmalah, niat dalam hati, ya Allah jadikan penawar ini bagi aku. Kemudian kita dah telan seumpama minyak zaitun dan kita sebut dalam hati, alhamdulillah segala pujian bagimu. Dan boleh juga kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya-Allah, ada kalimah basmalah mentakzimkan Allah. Adanya perbuatan ittiba' sunnah. Kita meyakini adanya akidah dalam batin, kita meyakini Allah lah yang memberi manfaat mudarat. Maka kita lapit dengan selawat ke atas Rasulullah SAW. InsyaAllah virus corona ke apa virus yang datang selepas ini pun, kita bertawakal setelah ada usaha yang mujahadah kita untuk beramal dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara yang akhir pada pagi ini, justru bagi orang yang arif daripada kalangan anak cucu Adam, sekiranya mereka selamat daripada kejahilan dan terselamat daripada tipu daya syaitan, di samping itu mereka sanggup memikul beban tanggungjawab dan segala kewajiban sebagai hamba kepada Allah yang mukmin. Niscaya mereka akan merasa lebih ringan dan bakal menempuh masa yang pendek di akhirat sekiranya dibandingkan dengan kesusahan yang bakal ditanggung di akhirat. Bagi mereka yang tidak sanggup menempuh susah untuk beribadah walaupun beramal kebajikan walaupun sedikit, bererti tidak ada sebab bagi orang mengalir peluh, seseorang mengalir peluh. Oleh sebab itu mereka tidak melakukan sebarang usaha, pasti mereka hanya duduk rehat dan tidak berpeluh. Apabila tidak berpeluh di dunia atas urusan Allah, maka mereka akan berpeluh di akhirat atas urusan Allah juga. Dan akhirnya dinyatakan oleh musannaf kitab ini, almarhum Tuan Guru Abdul Aziz, menyatakan orang-orang yang jahil mungkin mereka tidak memikirkan apa keburukan yang berpeluh di akhirat nanti. Namun bagi orang-orang mukmin yang kamil, mereka memilih berpeluh di dunia bagi melaksanakan sebarang urusan Allah kerana masanya tidak lama lagi. Sebaliknya apabila mereka berpeluh di akhirat, kesengsaraannya tidak dibatasi oleh masa. Siapakah yang mampu karam di lautan peluh berjuta-juta tahun di akhirat nanti, sedangkan karam sejenak di dunia pun boleh membawa ajal. Subhanallah. Khulasahnya, kesimpulannya, muslimin muslimah, mukminin dan mukminah sekalian yang dekat maupun yang jauh, subhanallah, subhanallah. Ambillah peluang ketika kita hidup di dunia ini, kita memilih jalan tarikah orang yang mukmin, yang beriman, yang beramal soleh, takwa dan ikhlas kepada Allah. Adanya sifat kita mujahadah dalam beramal.
Selama ini diri saya ni statiknya begini. Kita tengok cermin diri kita ni. Kita tengok cermin diri kita ni, kita mengisafi diri kita ini. Ada kala mengikut manhaj jalan yang telah dilakukan oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali menyatakan ada waktunya kita bersunyi diri, iaitu dengan kita berkata-kata dengan hati kita sendiri, kita mengisafi diri kita sendiri. Sejauh mana pergerakan mujahadah kita dalam beramal taat kepada Allah, dan sejauh mana pelanggaran maksiat yang telah dilakukan oleh tubuh badan kita, yang telah Allah kurniakan amanah. Tubuh badan ni pun amanah, kesihatan pun amanah, segalanya amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bijaksana iaitu apa? Orang yang cerdik, orang yang menyediakan bekalan untuk hari yang akan datang, yakni hari setelah mati, iaitu hari akhirat. Orang yang rugi, subhanallah, orang yang rugi iaitu mereka yang happy go lucky, ataupun dalam keadaan, bukan nak kata tak boleh suka, dalam beberapa keadaan Rasulullah pun ada tempoh suka, Rasulullah juga ada tempoh duka dan sebagainya. Namun pastikan suka dan duka kita ini dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita diuji, kita sabar. Ketika kita diberi nikmat, kita rasa syukur kepada Allah. Yang saya dan kita semua kita minta perlindungan Allah, yakni fitnah ketika kita dalam waktu senang ni lagi besar fitnahnya, cobaannya. Waktu kita cukup makan, cukup pakai, cukup kenderaan, cukup kediaman, subhanallah, apa nak lagi? Mungkin timbul persoalan, apa nak lagi? Memang alhamdulillah dah cukup. Maka ucapan terima kasih kepada Allah ni kita terjemahkan dengan wasiat kepada amal-amal perbuatan kita. Menunaikan solat fardu dengan sempurna, menunaikan segala perintah Allah, termasuk puasa di bulan Ramadan nanti, termasuk puasa sunnah, solat sunnah, hatta amal-amal kebajikan sementara hidupnya, insya-Allah kita tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi, percayalah. Sedikit mujahadah kita berpeluh, berpenat lelah semasa hidup di dunia ni, semuanya akan sehingga akan ada satu keadaan orang yang ditimpa musibah ataupun bala menerima hakikat itu semua daripada Allah. Apabila mereka berhadapan dengan Allah, golongan yang ditimpa musibah ni berhadapan dengan janji Allah, mereka menyaksikan bagaimana tahap kesabaran mereka terbayar tunai, berbayar tunai di sisi Allah, di mahkamah Allah. Dalam kitab amalan mereka tercatat betapa sabarnya mereka ketika ditimpa musibah dan sebagainya. Ditimpa musibah senang ataupun susah dan sebagainya, mereka tetap sabar dan mereka tetap syukur. Masya Allah. Orang yang mati syahid bila menyaksikan pemberian tunai di sisi Allah, ketika mereka dijemput rasmi, mereka pada satu keadaan mereka menyatakan, ya Allah, kembalikan kami di dunia ini untuk kami mati untuk beberapa kali. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka, kerana apa? Kerana mereka menyaksikan, mereka berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kami menyaksikan pada hari ini betapa pemurahnya Engkau ya Allah yang mengadili kami, menganugerahkan kami dengan pelbagaian nikmat yang begitu azim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, rupa-rupanya seumpama dalam surah Zalzalah, bukan kan ada suatu ayat penutup pada pagi ini, Allah nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahi awwalihi wa akhirihi. Allah nyatakan faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Adapun maka barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar zarrah, maka nescaya dia akan melihat di dalam kitab timbangan amalnya, melihat pembalasannya. Dan adapun barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, maka nescaya dia akan melihat bagaimana balasannya. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah.
dalam surah Zalzalah, satu surah yang sunnah dibaca di waktu-waktu tertentu. Kita baca Quran, kita tadabbur, ada markah. Baca Quran selama ni baca dah, dah ada markah dah setiap huruf. Maka kita tingkatkan Quran ini dengan harfiah ayat, kita memahami maksud yang tersirat daripada itu surat, insya-Allah makin benarlah iman kita. Allah timbulkan makrifah, pengetahuan yang benar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hikmah daripada makrifah itu Allah akan jelmakan satu kesenian dari segi amal perbuatan kita akan berubah kerana kita mengetahui adanya pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala seumpama di padang mahsyar, di mahkamah Allah. Bagaimana manusia ini suatu hari nanti berhimpun di padang mahsyar, akan menitislah peluh-peluh manusia yang dalam keadaan berdasarkan amal-amal perbuatan mereka. Jadi saya merasakan cukuplah pada pagi ini, waktu yang begitu bermakna kepada saya dan kita semua. Gunakanlah sebaiknya masa yang ada ini untuk kita melakukan amal-amal yang lebih baik. Kerana kita menghampiri satu demi satu janji Allah, dan insya-Allah Allah akan menunaikan satu demi satu apa yang telah kita usaha lakukan sementara hidup di dunia ini. Berpeluh lelah, penat lelah sehingga berpeluh di dunia ini akan berbayar tunai di akhirat nanti. Maka dalam berpeluh melakukan amal maksiat pun akan dihisap Allah dengan azab wal iyazubillah. Kita minta jauh daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Cukuplah sekadar ini yang saya mampu. Maka kita tutup dengan satu zikir yang baik dijadikan wirid. Kerana baginda Nabi SAW telah nyatakan kepada Juwariyah. Pada satu ketika Juwariyah, Rasulullah tidur di rumah Juwariyah, salah seorang isteri baginda Nabi SAW. Kemudian waktu subuh Rasulullah pergi ke masjid menunaikan solat fardu subuh. Tiba-tiba Rasulullah pulang semula ke tempat rumah Juwariyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah tanya, "Ya Juwariyah, apakah kamu duduk daripada awal pagi tadi sehingga waktu ini, sehingga waktu duha ini?" "Ya." Juwariyah menyatakan, "Maka bacalah olehmu 4 kalimah ini. Lebih baik bacaan 4 kalimah ini daripada apa yang kamu baca sejak subuh tadi sampai kamu duduk waktu duha ini." Bacaannya apa? Maka terpakai buat saya dan kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Cuba ikut pelan-pelan, mudah-mudahan dapat dihafal dengan baik. Dan saya sangka baik sebahagian besar di antara kita telah hafal wirid ini. Dijadikan, zikir ini dijadikan wirid. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian baginya, bagimu ya Allah. Adada khalqihi, sebanyak bilangan yang Allah ciptakan makhluknya. Wa ridha nafsihi, sebanyak bilangan yang Allah reda, bilangan hamba yang Allah reda. Wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasy, seberat timbangan arasy kita bertasbih kepada Allah dengan segala pujian baginya. Wa midada kalimatih, sebanyak dakwat pena kalam Allah. Allahu Rabbi, bacaan ini ya Allah bila disertakan dengan iman yang benar di sisi Allah, yakinlah dengan ucapan bilangan kita serah dalam ilmu Allah lah yang memuji, bertasbih pada diri dia sendiri yang menciptakan alam ini. Sebanyak bilangan yang tadi, sebanyak bilangan makhluk yang diciptakan, sebanyak bilangan yang Allah reda, sebanyak timbangan arasy, seberat timbang arasy, dan sebanyak dakwat pena kalam Allah. Allahu Rabbi. Kalau nampaklah pagi ni, nampaklah buka selak kita amalan kita betapa tingginya 3 kalimah ini, apatah lagi ungkapan-ungkapan nasihat. Kita gandingkan, kita jamakkan semua amalan pada pagi ini. Masya Allah. Tentulah saya menyerahkan, istaudiukumullah, aku tinggalkan kalian
dengan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan ketika musafir, Rasulullah berdoa dengan ungkapan itu, istaudiukumullah. Aku tinggalkan kalian dengan ilmu, dengan urusan pada Allah yang maha mentadbir alam ini. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan ingat dengan baik segala ucapan semua para asatizah, para guru kita. Jadikan mereka sebahagian daripada guru-guru yang mendidik dan menyampaikan risalah agama. Kita menghormati mereka, kita muliakan mereka, kita mendoakan mereka. Dan saya sendiri insya-Allah kita sama-sama doakan. Kita sama doakan untuk maslahah muafakat kita international sampai kita menemui Allah, muafakat akhirat insya-Allah. Pada kali ini insya-Allah di masa akan datang mudah-mudahan kita akan ketemu kembali dalam bicara ilmu ad-din ini. Apa yang baik itu tentulah ilham yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu Allah uji saya dan kita semua untuk kita memilih jalan orang-orang yang bertakwa, dan kita menolak, menafikan, kita tidak mahu melakukan apa saja pekerjaan yang sia-sia, yang lara ataupun yang apatah lagi yang haram, termasuk juga hal-hal yang syubhat. Kita elakkanlah diri kita. Inilah tempoh kita bertenang. Ambil tempoh setengah ulama menyatakan bimbingan 40 hari untuk kita takarub ilallah. Ada orang lebih awal mereka buat persiapan ilmu, iman dan amal untuk mendatangi Ramadan. Jadi kita ada tempoh berapa hari lagi untuk Ramadan menghampiri kita bersama, seolah seumpama kita akad nikah lah. Dengan Ramadan ni bila hampir pada satu Ramadan, masya-Allah, seumpama kita bernikah dengan Ramadan. Bukan jadi hamba Ramadan, tidak. Kita semua dididik oleh baginda Nabi SAW, hasil daripada didikan Rasulullah ini, iaitu menjadi hamba kepada Allah. Allah mendidik Rasulullah SAW menjadi hamba kepadanya, bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba kepada pengaruh syaitaniyah, qarin iblis, laknatullah dan sebagainya, bukan hamba kepada dunia, bukan hamba kepada sesiapa. Kita adalah Abdullah, kita adalah abdillah, hamba kepada Allah. Bila kita faham baik kita adalah hamba Allah, maka insya-Allah dia banyak membantu secara batin, qasad hati kita akan tawaduk dan tunduk patuh insya-Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, siapa pun tidak maksum. Mungkin ada terlebih tu kurang dalam ucapan saya ni, ataupun yang mengenali saya mohon maaf zahir dan batin atas kekurangan dan kelemahan diri. Dan kita sama berdoa. Yang penting kita ada niat nak jadi lebih baik. Nak jadi, dah baik dah. Katalah kita dah jadi orang yang baik dah. Katalah begitu. Soleh-solehah dah. Maka kita nak jadi orang yang mukmin, yang bertakwa, muttaqin. Kita nak jadi golongan orang yang muhsinun, orang yang mempertingkatkan amalnya. Kemudian kita nak jadi orang yang benar-benar ikhlas, mukhlis, iaitu minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Salihin tu orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah, dan saya tutup dengan seumpama doa yang telah saya lontarkan semalam dalam surah Syu'ara ayat 83. Semoga ulangan ini mengingatkan setiap penyampaian asatizah ini, iaitu mengingatkan kita sampai bila? Sampai bila-bila, sampai ke mati. Amal sampai bila? Sampai ke mati. Setiap penyampaian para penyampai risalah agama Allah, kita ingat sampai bila? Kita usaha ingat sampai mati. Kita amal insya-Allah sampai mati. Ini kita punya format, agenda, jadual ketaatan kita kepada Allah insya-Allah. Rabbi zidni, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Surah Syu'ara ayat 83. Rabbi zidni, Rabbi habli hukma. Wahai Allah, kurniakanlah, ya Rabbku, kurniakanlah daku ilmu pengetahuan agama. Wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, yakni apa? Yakni Rabbi zidni ilma wa alhiqni bisalihin.
walhiqni bisalihin, hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh, masukkan daku dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi cukuplah sekadar ini. Terima kasih atas perhatian semua sahabat-sahabat kenalan yang ada ucapan di komen itu. Tak sempat saya nak mengulas, melainkan saya ucap tahniah kepada kehadiran kita semua dalam halaqah ataupun dalam pertemuan di alam maya ini. Istiqamah dalam beramal, siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Allahumma salli